Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru dengar jawapan ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang Ustazah hormati, terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang Ustazah hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafizi Ismail, pengarah Majlis Tindakan DON MTD Batu Rakit. Yang dikasihi Puan Rohani Ramli, pengerusi NGO Persatuan Prihatin Yasmin Setiu Terengganu. Yang dikasihi Puan Wan Ramlah Wan Abdul Rahman, Timbalan Pengerusi Persatuan Prihatin Yasmin. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Haji Rashid bin Ali, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Mubarak bin Abdul Razak, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ailan bin Rusladdin, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Mengabang Talipot Terengganu, seluruh ahli jawatan kuasa NGO, urus setiap program, seterusnya hadirin, hadirat, ibu-ibu, kat tangan ibu-ibu, nenek-nenek, Masya Allah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, mana anak-anak ni? Angkat tangan anak-anak. Ni adik kecil ni, tudung purple angkat tangan sayang. Ibu ayah yang dikasihi sekalian, semua yang hadir menjadi tetamu Allah dalam masjid yang begitu indah pada petang ini, kepada semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kata siapa jawab perlahan tanda pendek umur. Boleh kita test sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampak sangat takut mati. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala nikmatnya tuan-puan sekalian menyempurnakan kebaikan. Bahkan petang ini kita dapat hadir bersama-sama, bersua muka, bersilaturahim ya Hajah ya. Ustaz berkenan tengok Hajah. Hajah umur berapa Hajah? 81, Masya Allah. Ada lagi yang lebih tua daripada 81, angkat tangan. Tuan nak bagi hadiah ni? Ada lagi? InsyaAllah nanti nak bagi hadiah pada Hajah umur 81. Masya Allah, subhanallah. Masih boleh duduk bersila ya Hajah ya. Kena cakap Terengganu ni. Kecek Kelantan apa ke tak? Boleh lah ya, Masya Allah. Tak apa, kita cuba cakap Terengganu. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, tuan-puan, kita bertemu pada petang ini mengangkat satu tajuk yang berkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah bila dapat tajuk tu tertanya-tanya juga, betul ke ni? Tajuknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam model suami idaman. Jadi Ustazah fikir yang datang petang ni mesti suami-suami. Siapa sini datang dengan suami angkat tangan? Mula cari suami tu.
Tak ramah suami tu. Ya, itu kalau kira tu suami tu makna isteri 4 tu. Kalau kira nisbah tu. Siapa yang datang dengan suami petang ni tuan puan sekalian, sila angkat tangan. Oh, maknanya ada suami yang datang tidak dengan isteri. Siapa yang suami datang isteri tak bawa? Dia tak boleh dengar ustazah. Kalau dia dengar buah ni ustazah, siaplah kat rumah. Sahabat-sahabat sekalian, tolonglah panjangkan. Tolong panjangkan insya-Allah apa yang ustazah sampaikan ini kepada laki-laki dalam hidup kalian. Tolong. Boleh ke? Nak sampaikan kepada anak-anak laki-laki, puan-puan, ibu-ibu. Nak sampaikan kepada suami-suami yang kita kasihi. Nak sampaikan pada siapa? Cucu-cucu kita, hak lelaki tu. Nak sampaikan kepada mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh model suami idaman. Masya-Allah, tabarakallah. Ustazah baru balik tuan-puan sebenarnya daripada menunaikan umrah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik Jumaat lepas. Ni kira seminggu lah. Ya, lepas tu langsunglah dengan program. Tadi pun dijertih. Alhamdulillah dalam perjalanan dapatlah tidur sekejap. Betul tak tudung ustazah ni? Betul ya? Lupa nak tengok cermin tadi, takut orang ni rengok. Dan sebenarnya rasa kesan daripada ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih rasa lagi, masih kuat lagi. Nanti insya-Allah saya cerita sikit, ya. Cuma sebelum tu sahabat-sahabat sekalian, tak tahu kenapa tadi bila dengar selawat dan sebagainya, saya teringat tentang seorang laki-laki zaman hari ini yang telah mendapat anugerah laki-laki qawam peringkat negeri Kelantan tahun 2020. Seorang laki-laki yang telah mendapat anugerah laki-laki qawam peringkat negeri Kelantan, kalau tak silap ustazah tahun 2020. Yang 2020 tu kalau tak silap, ya. Siapa dia tuan-puan sekalian? Beliau adalah almarhum Ustaz Muhammad Talhah yang baru saja meninggal dunia pada minggu lepas. Ustazah angkat kisah ni tuan-puan sekalian sebab dia dah menang anugerah tersebut, dan dia bukan orang lain, dia adalah suami kepada sahabat ustazah. Tuan-puan, sahabat ustazah 10 tahun lepas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sakit, kena jangkitan kuman, masuk dalam ICU, entah wallahu alam tuan-puan sekalian, langsung koma, dan beliau koma selama 10 tahun 2 bulan 10 hari. Masya Allah. Oh ya Allah, Ustaz tak kerti nak fikir macam mana. Macam mana nak terbaring selama 10 tahun 2 bulan 10 hari. Ini dikira oleh adik-beradik dia. Terbaring, koma. Dia pakai wire nak minum, nak masuk makanan. Dijaga oleh suami dia, Ustaz Talhah. Sehari mandi 2 kali. Siapa sini suami mandikan kat tangan? Tak koma lah tu, ya. Mandi 2 kali sehari tuan-puan sekalian supaya bersih selama 10 tahun 2 bulan 10 hari. Tidak ada apa-apa masalah di belakang dia. Orang panggil bekso tu kan, tak ada. Maknanya apa? Dijaga dengan rapi. Di samping bantuan ibunya sendiri, adik-beradik dia, anak 3 orang. Anak yang kecil tu masa mak dia koma usia 2 tahun, sekarang usia dia sudah 12 tahun nak masuk 13 tahun. Masya Allah, subhanallah. Kita tengok Facebook dia tuan-puan, selalu dia duduk dekat isteri dia sambil monolog.
Tak tahu dah nak doa apa lagi, kecuali sentiasa setiap hari mendoakan, angkat lagi darjat isteriku ya Allah, angkat lagi darjat isteriku ya Allah, angkat lagi darjat isteriku ya Allah. Allahu Akbar. Dan sebelum isteri beliau meninggal dunia, lebih kurang sebulan yang sudah, ataupun mungkin 2 bulan yang lepas, kalau tak silap ustazah, bermula daripada mungkin bulan 4 ataupun bulan 5, kesihatan suaminya Ustaz Talha, kedua-duanya lebih muda daripada ustazah tiba-tiba kesihatan suami dia merosot. Agaknya menjaga dengan hati, dengan perasaan. Ya Allah, tuan-puan boleh bayang tuan-puan, kita melihat isteri ataupun pasangan yang kita sayang terlantar macam tu, itu satu bebanan kepada jiwa kita, sebab kita tidak berupaya untuk memberikan dia sebarang kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bukan tak doa 10 tahun tuan-puan. Bukan tak ikhtiar 10 tahun tuan-puan, Allah tak izin, tetap koma. Akhirnya suami jatuh sakit. Orang yang pergi ziarah, sahabat-sahabat yang pergi ziarah, memang terkejut, tak kenal ustaz tu. Seorang ustaz yang nampak sadarlah orang kata, tubuh badan secara fizikal, tapi tiba-tiba jadi kuah kering. Bermula dengan benjolan di leher, lepas tu kena bangun di papah tuan-puan. Jadi semakin lemah, tapi tidak pedulikan tentang kesihatan diri. Sebab apa? Ada isteri nak dijaga. Dan pada satu hari isteri tu meninggal dunia. Zah tengok kawan-kawan hantar gambar, papahlah suami ni dekatkan dengan jenazah isteri. Menung dia tengok jenazah isteri sambil menangis. Dah kebumikan isteri tuan-puan, diuruskan oleh adik-beradik keluarga yang lain, langsung dihantarlah beliau ke hospital HUSM kalau tak silap ustazah, untuk dapat rawatan pula. Lepas beberapa hari diberitakan Ustaz Talha akan ditidurkan kerana kuman dalam tubuh badan yang sudah habis menyerang. Masya Allah, subhanallah. Saya rasa dekat nak sebulan lebih juga tuan-puan, ataupun mungkin hampir sebulan ditidurkan. Sehinggalah minggu lepas kami mendapat khabar Allah sudah memilih suaminya yang mungkin dah menanggung beban melihat isteri yang sakit demikian selama 10 tahun, 2 bulan, 10 hari, untuk tidak lagi menderita, insya-Allah. Tidak lagi menanggung beban penderitaan tersebut. Lalu Allah ambil suaminya sekali kembali ke rahmatillah. Dan masya-Allah, saya baca dalam Facebook YB Mumtaz menulis, ini adalah Laila Majnun abad ini, Zarif dan Talha. Bagaimana keluhuran dan keikhlasan seorang suami. Walaupun isteri tak boleh buat apa-apa tuan-puan, tak boleh nak jaga makan minum suami, tak boleh nak menyantuni suami, tapi ingat, dulu kalian ambil isteri itu dengan nama Allah. Ingat, masa wali dia, masa ayah dia serahkan anak perempuan kepada suami, apakah kalian rasa ayah tu tak rasa berdebar-debar nak memberikan anak perempuan yang telah dijaga daripada lahir, daripada merah? Betul ya Hajah ya? Apakah seorang ibu dan ayah tak rasa berdebar-debar nak menyerahkan anaknya pada seorang laki-laki yang tak dikenali? Tapi sebab yakin bahawa akad nikah ini adalah satu perjanjian, satu agreement yang Allah Subhanahu wa taala menjadi saksinya, kerana ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka diserahkan seorang isteri kepada seorang laki-laki yang bergelar suami untuk dijaga, untuk dilindungi. Kena Ustaz Bernasyid ni ada lagu dia tu, ya, untuk dia apa? Untuk disantuni sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah memang menjiwai kisah sahabat Ustazah Zarif. Dekat tak dekat tu tuan-puan, masa Ustazah belajar kat Jordan, adik tu rumah di depan rumah Ustazah, seberang jalan. Seorang adik yang sangat manja.
Ustazah kakak pada dia, senior, manja Zarif ni, Allahu Akbar. Ustazah terkejut dapat berita dia dah lama koma. Berita koma tu lambat sampai kepada ustazah, ya. Ustazah bercadang balik umrah nak ziarah Ustaz Talha. Ustaz Talha dah meninggal dunia masa ustazah dekat sana. Al-Fatihah untuk kedua-duanya, tuan-puan. Setidak-tidaknya pasangan suami isteri ini menunjukkan kepada kita masih ada insan yang terlalu mulia hati dia. Sabar, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ujian musibah yang berat, dan Allah telah pun menyelamatkan kedua-dua mereka, ya, dengan kematian husnul khatimah, insya-Allah. Itu tanggapan kita, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ustaz terlupa nak bagi pantun kat puan-puan semua. Selagi pergi mana-mana mesti bawa pantun 2 rangkap. Nak dengar pantun ke tak? Okey. Nanti mesti ada yang jawab, ya. Ustaz akan pilih nanti siapa yang akan jawab. Biasanya saya pilih yang duduk belakang-belakang, yang duduk atas kerusi first class. Minta alamat si gadis ayu, muslimat, I love you. Gadis ayu makan buah, I love you, muah muah muah. Untuk muslimat, ya, untuk muslimat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita lihat sepotong ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab ayat 21, muka surat 420 kalau kita rujuk dalam mushaf. Sebab bila kita bercakap tentang model, ya, model, puan-puan jangan pula bila dengar Ustaz cerita pasal model suami idaman, hati tu cepat rasa panas. Nak dengar ni Ustaz cakap apa ni? Nak ambil ni poin ni, siap lepas ni, peluru ada dah ni. Jangan niat macam tu. Tak sah niat macam tu, ya. Kita bila dengar ni, tuan-puan sekalian, sebab yang dengar ni muslimat juga dan muslimin, apa peranan muslimat bila mendengar tentang Nabi SAW sebagai model suami idaman? Pertama, memupuk lebih-lebih lagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 1. Bertambah sayang, bertambah cinta. Ya Rasulullah, baiknya baginda Nabi SAW. Bertambah sayang. Itu nombor 1. Yang kedua, apabila puan-puan, tuan-tuan mendengar tentang Nabi SAW sebagai model suami idaman, tuan-puan jangan lupa untuk berdoa dan berdoa, mengambil barakah berada dalam rumah Allah dan majlis ilmu, supaya suami puan-puan, anak laki-laki puan-puan, tuan-tuan, semuanya insya-Allah dapat meniru, mengikut, mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu niat kita. Ya Allah, jadikanlah suami aku dapat mutaba'ah, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah anak laki-lakiku dapat contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna nak cari gaduh, tapi kita nak doakan, nak bantu, nak tolong. Dan sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, orang yang boleh mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan ini telah dinyatakan cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ada 3 ciri, tuan-puan sekalian. Sebab tu kadang-kadang kalau ada orang tahu ke, orang dengar ke, bahkan ada orang dia kaji, tuan-puan, dia kaji, tapi tengok perangai dia tak berubah apa pun. Tak ada apa pun yang berubah. Bahkan ada orang tu dia sangat tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi jauh sangat beza peribadi dia dengan yang sepatutnya dia contohi Nabi SAW. Jadi mari sama-sama kita membaca surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ni Ustaz angkat jari ni 3. Siapa yang berjaya untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan? Jawabnya sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah orang yang memang hidup dia nak cari rahmat Allah. Memang nak cari rahmat Allah. Maka dia akan selongkar kaji tuan-puan tentang diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab aku nak dapat rahmat Allah, maka aku kena jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Pertama, yang nakkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari kemudian. Masya Allah. Mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bekalan, antara bekalan yang terbaik sahabat-sahabat sekalian untuk hari kemudian kita. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak sangat ingat kepada Allah. Ada 3 ciri ni, insya-Allah inilah golongan yang benar-benar boleh menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, ustazah nak cerita sikit-sikit ya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita lihat sisi ataupun aspek yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan, ya, dari sisi sebagai seorang suami. Ya, kalau nak cerita yang lain tu panjang. Sebagai pemimpin lain, ya, sebagai apa lagi? Sebagai ayah lain. Kita ambil sebagai seorang suami, insya-Allah. Ada satu kisah tuan-puan. Kisahnya ya pendek je kalau nak cerita, tapi nilainya luar biasa. Ustazah menukilkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana hendak melaksanakan solat malam, baginda mendekati isteri baginda iaitu Sayyidah Aisyah. Dan Aisyah meriwayatkan, di tengah malam baginda mendekatiku, dan ketika kulit baginda bersentuhan dengan kulitku, baginda pun berbisik, wahai Aisyah, izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku. Masya Allah. Tuan-puan ada tak gaduh-gaduh dengan suami? Sebab suami tu gaib kat daripada rumah, tak tahu gimana. Tanya dia marah. Ada tak kes macam tu? Ikut dia lah ustazah. Kadang-kadang dia ada. Tadi nampak macam ada belakang tiang. Tadi nampak ada kat dapur. Lepas tu tak ada. Dia serupa macam coklat dah ustazah. Kejap ada, kejap tak ada. Bila kita tanya, tak boleh. Jangan ambil tahu hal orang. Jaga hal kamu sendiri. Contoh. Tapi mari kita melihat contoh yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan Nabi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sangatlah kalau kita fikir dengan isteri, kan?
nak dibandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abang nak tahajud ni, abang nak qiyamul lail ni, abang nak doa ni, nak munajat ni, apakah perlu seorang suami untuk cakap, wahai Aisyah, abang minta izin ya, abang nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Macam mana kalau kita suami buat lagu tu, tuan-puan sekalian? Besarnya hati. Saat bersentuhan kulit dengan kulit, nak beritahu apa? Makin mendekat seorang suami itu kepada isteri dia, menyantuni isteri dia, mungkin memeluk isteri dia, tapi kemudian sempat dia membisikkan, abang minta izin ya, abang nak beribadah kepada Allah. Kes yang adanya macam ni. Ada muslimat tanya ustazah, ustazah, saya ni kena marah sebab bangun malam. Saya kena marah. Suami kata apa? Kamu tu lagi afdal layan aku. Contohnya. Tapi malam tu panjang, takkan sampai saya tak boleh bangun nak ibadah. Banyak benda yang terbalik, tuan-puan sekalian. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, sangat memahami jiwa wanita. Ni ustazah cakap sampai-sampai nak beritahu secara psikologinya wanita tu macam mana, tuan-puan sekalian. Waktu tidur, waktu bermalam, ini terlalu besar kesannya kepada emosi seorang wanita. Betul ke tak betul? Ni malu-malu jawab ni tak apa, suami tak ikut kan? Jawab kuat-kuat. Saya nak tanya, betul ke tak betul? Wahai para muslimah, wahai para wanita, mengabang, mengadik. Kan tadi saya kata, saya nak ingat nama-nama tempat ni ya. Anak saya kata, Umi ingat macam ni Umi, mengabang, mengadik. Okey. Sebab pergi banyak tempat dalam satu hari, ya ustazah pun manusia biasa, dia takut tersalah cakap nanti. Anak kata, Umi ingat mengabang, mengadik. Okey, mengabang, mengadik. Jadi wahai para muslimah, mengabang, tak mengadik ya. Betul tak? Waktu bermalam itu, ini ada yang tak kahwin ke angkat tangan? Semua tak ngaku dah ni. Ya, waktu bermalam itu secara psikologinya sangat memberi kesan dan pengaruh kepada hati seorang isteri. Kalau tak percaya, tanyalah pakar-pakar motivasi kekeluargaan, tuan-puan sekalian. Bahkan ustazah pun mengiyakan bila ada pakar motivasi keluarga bagi tahu bau ketiak suami itu pun boleh menenangkan hati isteri. Setuju ke tak? Ustazah ni betul. Kita bercakap pasal suami isteri kan? Betul. Siapa yang paling faham perasaan wanita ni, sahabat-sahabat semua? Siapa yang paling faham wanita ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari, tuan-puan sekalian, ya, Nabi melihat ada seorang anak muda. Dia ni menarik binatang tunggangan, unta. Di atas unta itu ada kerdup. Kerdup ni macam kotak tu kan, yang dalam tu ada orang. Apa namanya, kerdup ke apa? Kan? Maknanya, ialah zaman-zaman dulu tu, di atas unta tu ada perempuan yang menunggangi unta. Tapi sebab nak jaga kehormatan tu, tak nak bagi duduk-duduk macam tu je atas unta. Dibuat rumah dia atas tu, dibuat kotak dalam tu, bagi langsir-langsir, bagi cantik-cantik kan. Dalam tu ada perempuan. Nabi SAW melihat seorang budak lelaki, suka hati dia, tarik laju-laju, tarik kuat-kuat unta. Dia tak kira jalan berbukit, berbukau, bercerun ke apa, dia tarik. Makna kata unta tu dah jadi tunggal langgang. Apa kata Nabi kepada laki-laki itu? Nabi terus tegur dia. Nabi kata, mahlan, mahlan, slow, slow. Itu maksud dia, slow. Kamu tahu tak apa yang kamu bawa? Yang kamu bawa itu adalah sesuatu yang mudah pecah. Masya Allah. Tuan-puan, naik kapal terbang, benda mudah pecah, dia tulis apa kat situ? Dia tulis apa? Fragile. Maka Nabi SAW
apa yang Nabi sebut kepada anak muda tadi? Slow-slow, hati-hati. Yang kamu bawa itulah sesuatu yang mudah pecah, fragile, mudah tersakit fizikalnya, mudah tersentuh hatinya. Jangan bawa laju-laju macam tu. Ingat lagi pengalaman kita mengandung, suami bawa macam mana naik motor? Puah peringat bonggol kat depan. Bonggol bang, bonggol. Kan? Kau panggil apa bonggol tu? Bonggol juga. Lagi jumpa bonggol, lagi depres minyak. Jadi satu kesukaan tengok kita melantun. Allahu Akbar. Sedangkan Nabi SAW mengatakan apa? Mahlan, kamu bawa sesuatu yang fragile. Masya Allah. Ustazah ketika mana membaca kisah itu, tuan-puan sekalian, tak tahu nak kata macam mana rasa. Ya Allah, wahai Rasulullah SAW, betapa Tuan, betapa ya Rasulullah kamu mengetahui wanita ini sangat perlu diperlakukan dengan halus dan hati-hati. Halus. Sahabat-sahabat semua, ustazah berpandangan. Bila ustazah berpandangan, nak tolak pun boleh, nak terima pun tak apa, ya. Ustazah pandangan ustazah macam ni. Mana-mana isteri, mana-mana anak perempuan yang menerima tarbiyah beserta dengan sentuhan kasih sayang daripada seorang laki-laki yang bergelar suami ataupun ayah, maka dia akan membesar, akan membangun menjadi pribadi yang lebih hebat dan luar biasa. Berbanding kalau hanya dididik oleh maknya saja. Ini pandangan ustazah, ya. Boleh jadi betul lah 50% ke 30% ke. Sebab untuk seorang wanita mendidik, menasihat anak, nak ambil tahu anak ni pandai sefir ke tak, pandai ngaji ke tak, bagi ustazah itu adalah perkara biasa. Sebab kita wanita, memang pakej yang Allah berikan kepada kita memang sesuai menjadi seorang guru dan pendidik. Memang dah ada dah perangai itu. Dah dalam anggota badan kita pun ada yang namanya rahim. Memang mak-mak memang macam tu. Kerja dia nak mengajar je. Betul tak? Ni anak-anak semua seronok ni tahu mak-mak datang kuliah ni. Sebab kalau mak tak datang kuliah, apa kerja mak kat rumah? Bagi kuliah. Bagi kuliah kat siapa? Anak lah. Dia kalau tak suruhlah masjid mengabang jemput juga. Boleh bagi kuliah kat masjid. Mengadik lah kat rumah. Bagi kuliah pada anak-anak. Itu memang perangai kita orang perempuan. Dah puas bagi kuliah pada anak-anak, kita bagi kuliah pada bapa anak. Yang penting memang suka bagi kuliah. Memang suka mengajar, menasihat, mendidik. Itu biasa. Dan sangat luar biasa kalau wanita itu meninggalkan pendidikan anak-anaknya. Sangat luar biasa. Luar biasa yang tak elok. Sangat pelik dan menghairankan. Seorang wanita tidak mempedulikan pendidikan anak-anaknya. Sebab wanita, ibu, isteri mesti nak menjaga pendidikan tarbiyah anak-anak. Cuma yang saya kata tadi, bila ia disokong, dilakukan oleh seorang laki-laki, sama ada ayah ataupun suami, insya-Allah tuan-puan percayalah, anak perempuan akan membesar dan membangun menjadi yang lebih baik. Isteri tak membesar dah lah, ya, sebab dah besar dah, nak suruh mengecil pula kan. Dia akan hidup, menyumbang, berbakti, bermanfaat, bermakna, bernilai, berharga. Jangan lupa, suaminya melengkapkannya. Suaminya menyempurnakan kasih sayang kepada dia. Suaminya memberikan keperluan yang dia perlukan dalam jiwanya daripada pendidikan, perhatian, kebajikan dan kasih sayang. Dia akan membangun menjadi isteri yang lebih baik. Zah bawa contoh sikit tuan-puan Zah minta maaf kalau contoh ni terlalu dekat dengan ustazah. Ustazah tak ada tujuan nak, InsyaAllah bukan tujuan nak kata bangga-bangga, tak ada.
Tapi ustazah nak supaya pahalanya sampai kepada almarhum ayahanda ustazah. Ya, supaya apa yang beliau lakukan itu dapat menjadi jariah kepada beliau. Ustazah memang dibesarkan dengan, macam mana nak guna ayat ni ya, limpahan kasih sayang daripada seorang ayah. Limpahan. Ayah saya dah meninggal, tapi saya masih merasakan limpahan kasih. Masih rasa. Selalu saya cakap pada diri, kamu kena jadi orang baik, sebab kamu telah dididik dengan baik oleh ayah kamu. Kamu kena jadi orang kuat, sebab ayah kamu pasti berbangga melihat kamu cekal dan kuat. Balik-balik abah, abah, abah. Tuan-puan, seluruh pengalaman ustazah dengan ayahanda ustazah, bukan bermakna dengan bonda, tak ada. Tapi saya cakap pasal laki-laki sekarang kan ya. Seluruh pengalaman ustazah dengan ayahanda ustazah, hampir tidak ada yang mengecewakan. Tak ada. Tak ada langsung yang mengerikan, menakutkan, menyusahkan. Tidak ada. Puas usah cuba fikir yang mana ya, yang abah aku ada apa rambat ke apa benda. Tak ada. Tidak ada. Sampai tidak berupaya tuan-puan nak fikir apa yang abah buat tak baik ke aku. Tak ada. Kalau makan udang, udang tu dia kupas. Pernah masa kecil-kecil, sebab mak selalu masak, Ustazah orang Negeri Sembilan ya tuan-puan, jadi masak lemak cili api lah, memanjang kan. Ada sekali Ustazah memandai pula terfikir, padahal budak lagi ya, macam mana rasanya masak asam pedas ya bah. Lalu abah buatkan Ustazah gulai ikan masak asam pedas. Masya Allah. Sebab itu tak ada. Saya dah cuba. Yang mana yang abah buat kita tak ada. Yang ada kita buat abah. Kita menyakitkan hati dia ada. Dengan kasih sayang dan tarbiyah pendidikan. Tuan-puan, ustazah asalkan demam je masa kecil akan tidur dalam pelukan ayah. Mak juru bagi ubat, tidur dengan abah masa kecil. Kan kita kalau demam dekat celah-celah tu nampak macam ada benda besar-besar datang kan. Bila ustazah berbunyi je, ya nak macam nak berbunyi, macam benda tu nak datang. Sebab kita demam panas, masih terasa hangat, abah kan peluk lebih kuat sampai kata tak ada apa-apa, insya-Allah abah ada. Masya-Allah. Ustazah sangat kesian. Mana-mana anak perempuan yang dibesarkan dengan kekasaran, sangat kesian. Ustazah sangat kesian tuan-puan bila ada anak-anak perempuan yang datang yang beritahu, ayah saya tak pernah pun memeluk saya. Saya tak ingat bila ayah saya peluk saya. Memang kesian. Sebab apa? Sebab kita tahu kesan bila abah tu Masya Allah mendidik dengan penuh kasih sayang. Tuan-puan sekalian, saya pernah ceritakan satu kisah kan, ya. Dah angguk dah, ya. Hajah kata pernah kan. Kalau dah pernah tak cerita dah lah, ya. Ustazah ni dah besar dah ketika tu, dah dewasa dah, umur dah 40 lah. Kalau tak silap dah 40 dah waktu tu. Sekarang umur dah dot. Ni cerita tu masa tu pun umur dah 40 dah kalau tak silap. Pergi menemankan abah, ya. Abah bawa jemaah umrah acik-acik kat kampung tu. Kat nak 30-40 orang. Jadi ustazah hanya membantu kan. Yang mutawif sebenarnya adalah ayahanda ustazah, dia guru agama. Jadi tuan-puan, kami pergi pada masa yang Madinah tu sangat sejuk. Sangat sejuk. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada malam yang kami nak bertolak esok pagi tu, mungkin pukul 3 pagi nak bertolak ke airport, nak bertolak ke Jeddah daripada Madinah. Ustazah dah bagi tahu dah dengan abah, pasport semua jemaah tu abah letakkan dalam beg, yang jangan letak beg tu dalam perut bas. Ya, sebab nanti dekat border tu akan ada, dia nak tengok masa tu lah ya, masa tu memang macam tu. Dia nak tengok pasport semua. Nanti kalau abah letak dalam beg kargo tu, letak dalam perut bas, nak mencarinya susah, nak keluarkan. Kita ada jemaah dekat 40 orang. Abah kata ya. Tapi tuan-puan, esok paginya setelah dimasukkan beg kargo,
Dan beg abah ustazah tu adalah antara beg yang awal masuk dalam perut bas. Lepas tu ditutup dengan beg-beg yang lain. Tiba masa nak bergerak, driver bas tanya, mana pasport? Nanti senang aku nak tunjuk pada sempadan kan, ada yang polis jaga tu, keluar daripada Madinah nak pergi Jeddah tu. Ayah ustazah kata, Allahu Akbar. Pasport dalam beg besar. Masya Allah. Masa tu sahabat-sahabat Ustaz ingat lagi, ya Allah, pukul 2 atau pukul 3 pagi yang sejuk dia mencengkam. Makcik-makcik, pakcik-pakcik semua dah naik dalam bas. Takkan kita nak suruh dia tolong keluarkan beg? Driver bas pun maklumlah, dia pun tak nak tolong juga, kecuali kita bagi dia tips kan. Jadi Masya Allah, ujiannya pada ustazah masa tu, nak kena keluarkan beg abah. Ustazah terus tak berbunyi tuan puan. Ini kalau keluar TV ni saya tulis kat bawah, jangan tiru aksi ini. Jangan tiru aksi tu. Tapi saya kata saya marah sangat, sampai tak berbunyi. Abah tanya, nak keluarkan ke kak cik? Senyap. Turun bas selalu. Turun bas, minta driver bas buka apa ni, dia punya perut bas tu. Satu-satu Zah keluarkan. Yang abah ni sejuk-sejuk ni tuan puan sekalian, nak tolong tak terdaya, orang tua. Ya, sampai abah kata, ya, sabar kak cik, maaf kak cik, macam itulah ya. Zah senyap, tak bunyi-bunyi. Sebab apa? Ya Allah, sejuknya kudrat perempuan ni nak tarik beg besar-besar. Sampai jumpa beg abah tu. Masa nak jumpa beg tu, dengar abah cakap, serah ke abah pasport tu kak cik. Dia senyap je kan. Lepas tu dah keluarkan pasport tu, ustazah langsung pergi hantar kepada driver bas. Jangan tiru aksi ini. Seorang ustazah ni bukan saja bagi, ustazah ni manusia biasa. Ada benda salah ustazah buat jadi sempadan, ada benda baik jadi teladan, ya. Jadi bagi terus kepada driver bas. Kemudian ustazah masuk duduk kat tempat ustazah duduk dengan seorang makcik. Tuan puan, masa ustazah duduk, hati ni mulai bergelora, berkata macam ni, sampai hati kau buat macam tu pada ayah kamu. Sampai hati kamu buat macam tu pada ayah kamu. Qadar Allah, takdir Allah kan semua ni. Tapi sampai hati kamu buat macam tu pada ayah kamu. Lalu saya kata dalam hati, ya Allah, aku berniat sampai di Jeddah nanti, aku akan pergi minta maaf dengan abah. Sampai di Jeddah nanti. Elok-elok ustazah bermonolog nak sampai Jeddah baru nak minta maaf. Abah naik dalam bas dengan tangan yang sudah siap dihulur begini, tuan puan sekalian. Datang cari ustazah duduk kat tengah. Kak cik, abah minta maaf kak cik, kita bermaaf-maafan kak cik. Jangan tinggal bumi Madinah, bumi Rasulullah SAW ini dalam keadaan hati kita tidak harmoni kak cik. Ustazah ambil tangan tu tuan puan, saya ingat lagi. Saya tak tahu Zah cium bahagian mana dah. Dah macam ni dah cium tangan abah. Kalau makcik sebelah tu, apa kono ni? Makcik sebelah tu, dia tak tahu apa cerita anak beranak ni kat bawah ni. Apa kono ni menangis-nangis meraung-raung ni. Zah menangis. Maaf bah, ampun bah. Punya lembut hati dia tuan puan, punya lembut. Seorang ayah boleh je nak kata, hei anak perempuan aku, kau tu ustazah kan? Boleh nak kata macam, aku bagi kamu pendidikan agama kan, sabarlah sikit. Tapi tak. Sama macam mana ustazah kecil dia buat tuan puan sampai ustazah besar. Tangan dia hulur, kita bermaafan, abah minta maaf. Jangan tinggal bumi Madinah dalam keadaan jiwa kita tidak harmoni. Malu pada Nabi SAW. Ustazah cakap, sampai kat Jeddah tuan puan, duduk sebelah abah. Abah, ustazah malu tau duduk sebelah abah ustazah sebab perangai tadi tu kan. Tapi abah ustazah, dia mungkin nak hilangkan rasa malu anak dia. Dia pandang ustazah, dia kata apa? Kak cik. Dia buat macam tu, kak cik. Cepat sangat marah ni, sabar sikit. Ustazah pun gelak-gelak dengan abah. Lepas tu jadi selesa hubungan. Masya Allah. Tuan puan sekalian,
Dan semua ini apatah lagi contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur isteri baginda, ya, ada dalam kitab disebutkan sahabat-sahabat sekalian, dalam hadis nombor 4824 telah menceritakan kepada kami Sayyidina Ali, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah daripada Humaid daripada Anas. Dia berkata, suatu ketika Nabi SAW berada di tempat isterinya, lalu salah seorang ummahatul mukminin mengirimkan hidangan berisi makanan. Maka isteri Nabi yang beliau saat itu sedang berada di rumahnya menjatuhkan piring yang berisi makanan. Maka baginda pun segera mengumpulkan makanan yang telah berselerak itu ke dalam piring. Lalu baginda bersabda, ibu kalian rupanya sedang terbakar di api cemburu. Kemudian baginda memanggil pembantu hingga didatangkan piring yang berasal daripada rumah isteri yang baginda pergunakan untuk bermukim tadi. Lalu baginda menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkan piring tersebut. Masya Allah. Kalau kena kat kita ni 2 tahun bergaduh ni. Tuan-puan faham ceritanya macam mana? Nabi SAW di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bersama-sama dengan sahabat yang lain pada ketika itu. Jadi kalau menurut riwayatnya, ada isteri yang lain, Ummu Salamah kan, ada isteri yang lain menghantarkan makanan. Ustazah, di antara makanan yang Ustazah suka kat Terengganu ni namanya qasidah. Pertama kali ada orang bagi kat Ustazah, dia suruh bawa balik. Saya kata, apa benda kuih ni? Ya, jadi bawa balik lah makcik, bawa balik. Saya ingat lagi letak kat ruang tamu. Masa tu anak-anak suami semua ada. Saya katalah, tak tahulah ni kuih apa, tak kenal, Umi pun tak kenal ni kuih apa. Tapi ada seorang makcik tu bagi daripada Terengganu. Cubalah rasa. Masing-masing tu takut nak merasa, sebab tak tahu ni kuih apa. Jadi dimulakan dengan ustaz dulu. Ustaz dulu rasa, ustaz kata sedap. Anak pula rasa, sedap lah Umi. Seorang lagi rasa sedap, ustazah rasa sedap. Lama-lama habis satu dulang. Masya Allah, ya, sedap. Tapi yang dihantar ke rumah Sayyidatuna Aisyah ni bukan kuih qasidah. Dia tak tahu kuih apa. Jadi bila dihantar oleh isteri yang lain di rumah, dihantar untuk Nabi SAW. Tapi ketika Nabi berada di rumah isteri yang lain, bayang ya, tuan-puan, orang perempuan ni kalau cemburu, Ustaz tak kata pada isteri Nabi ya, kita kalau cemburu tuan-puan, boleh jadi raksasa, boleh jadi rimau. Sekarang nampak elok ya, pijak semut tak mati. Kalau cemburu, rimau terus. Siapa yang tahulah cemburu kan. Tuan-puan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maknanya dah tak ada kawal dah. Sebab apa? Rumah aku ni, macam tu lah agaknya kan. Rumah aku ni kuih tu pandailah kita sedia. Kok mana pula pinggan ni mari ni? Ya, nak bahagi pula kepada Nabi SAW. Ya, tak payah fikir-fikir dah. Api cemburu tu dah keluar. Di tepis pinggan itu jatuh, berkecai pinggan itu, berselerak kuih atas. Disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Cuba tuan-puan imaginekan benda tu. Bayangkan tuan-puan sekalian, di tengah-tengah itu ada seorang suami. Suami bukan sebarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu berat tak beratnya insiden tu, cuba balik ni buat. Suruh suami panggil kawan-kawan dia, atau tunggu time suami tu, ya, kawan-kawan dia mari, kita pergi pecahkan satu pinggan yang ada kuih depan dia. Tak kisahlah sebab cemburu ke sebab apa, tapi pecah pinggan depan suami dengan sahabat-sahabat tu pun, itu pun dah boleh mendatangkan kemarahan. Tapi Masya Allah, Tabarakallah,
suami yang merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang bangun mengutip derayan pinggan yang pecah, mengutip kuih-kuih yang bertaburan, sambil memandang para sahabat, dan isteri tadi mengatakan, ibu kalian sedang dibakar api cemburu. Perkataan ibu kalian itu mengandungi penghormatan yang tinggi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bisa bukan nak cakap pasal yang Nabi sebut tu, tapi kadang-kadang ya tuan-puan sekalian, ada insiden-insiden dalam rumah tangga yang cepat sangat suami nak marah, dia tak panggil lagi dah ibu kalian ke apa. Dia panggil apa? Natal ni. Natal. Kalau sini Natal. Kan? Tino ke? Kot dah. Ini penuh dengan penghormatan, penghargaan. Ibu kalian, Ummahatul Mukminin. Masya Allah. Tak boleh bayanglah kawan-kawan, bagaimana luhurnya akhlak baginda Nabi SAW. Kalau untuk seorang suami tuan-puan, dengan ego, dengan apa segala, takkan nak suruh, takkan nak bangun kutip. Siapa yang pecah, dia lah yang kutip. Itu siap macam ni, kutip balik. Kan ya? Itu benda yang biasa. Kita tahu benda tu akan jadi lumrah yang macam tu. Seorang Rasul, kekasih Allah, tapi tidak menjadi apa-apa tuan-puan, tidak menjatuhkan kemuliaan yang memang sedia ada, kalau sekadar untuk mentarbiah isteri. Kalau yang dibuat ini boleh mendidik isteri, kalau yang dibuat ini boleh menyebabkan isteri tak akan rasa malunya aku. Ya Allah, malunya. Kenapa aku biarkan suamiku yang mulia sampai turun pergi kutip pinggan-pinggan tu, pergi kutip kuih-kuih tu. Ya Allah, malunya aku. Lepas ni aku tobat lillah, tak buat lagi dah. Tengok, didikan. Betul tak tuan-puan? Dan Nabi laksanakan, Nabi buat. Lepas tu Nabi kata pada pembantu, ambil pinggan lain. Sekarang pinggan yang elok ni pulangkan kepada yang tadilah yang memberikan kuih tadi dengan pinggan dia. Adapun pinggan yang pecah ni biar duduk sini dah. Bagi ke letaklah kat rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan sampai habis makna hadis itu. Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu. Kemudian baginda menahan sang pembantu hingga didatangkan piring yang berasal daripada rumah isteri yang memberikan makanan tadi. Lalu baginda menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkannya. Masya Allah, subhanallah, Nabi SAW menunjukkan satu karakter yang tahu bagaimana untuk mendidik, bagaimana untuk mentarbiah dalam keadaan memahami gerangan orang yang dididik seorang wanita. Dalam hadis yang lain tuan-puan sekalian, Nabi SAW mengecam suami-suami yang suka memukul isteri. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, maksudnya, aku hairan melihat suami-suami yang menyeksa isterinya, padahal dia lebih patut diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok tuan-puan, bab suami dengan isteri ni, suami ni tanggungjawab dia dengan Allah. Ya, dengan Allah langsung. Kamu seksa isteri kamu, Allah lebih layak untuk seksa kamu. Masya Allah. Ya, dia langsung tu. Sebab itu saya kata kepada para suami, sebenarnya para muslimin ni, dia menanggung amanah yang sangat besar. Sangat besar. Sebab tu kita pun sebagai isteri, kita pun tolong bantulah ya suami kita menunaikan tanggungjawab, sebab memang besar amanah dan tanggungjawab yang mereka pikul. Bahkan Nabi SAW mengecam suami-suami yang menghinakan isterinya, yang tidak menghargai isterinya, yang tidak pandai mengajak bicara isterinya, dan yang tidak melibatkan isterinya dalam membuat keputusan. Pernah Nabi bersabda, maksudnya tidak akan pernah memuliakan isteri kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak akan pernah menghinakan isteri
kecuali itu adalah laki-laki yang hina. Masya Allah. Satu penghormatan kepada para wanita ya tuan-puan. Sebab seolah-olah Nabi nak letak hina atau mulia seorang laki-laki itu terkait kepada kamu muliakan isteri ke tidak, kamu hinakan isteri ke tidak. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada anggota keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada ahli keluargaku. Makna kata, kalau ada seorang laki-laki yang dikatakan hebat sangat, kuat sangat, bijak sangat, kaya sangat, baik sangat, tapi dia hinakan isteri dia, dia pukul isteri dia, ya, dia rendah-rendahkan isteri dia, langsung tidak menghargai kewujudan isteri dia, tak pernah ajak isteri bicara, tak pernah libatkan isteri untuk sama-sama buat keputusan yang penting dalam rumah tangga dan dalam keluarga. Kenapa? Sebab isteri aku bodoh, tak boleh pakai semua dia punya pandangan, dia ni pengikut nafsu, pengikut ayah pin contohnya, ya, entah apa benda lagi yang sesuami itu mengarut. Ini tuan-puan sekalian, bermakna apa dia? Semua markah yang tinggi yang dia dapat daripada luar terhadap kayanya, pangkatnya, hartanya, pengaruhnya, semuanya bertukar menjadi kosong. Sebab apa? Kamu takkan mulia kalau kamu tidak pandai memuliakan isteri kamu, ibu kamu, adik-adik perempuan kamu, anak-anak perempuan kamu. Bahkan di sana Nabi SAW bersabda, mana-mana lelaki, mana-mana ayah yang ada 2 orang anak perempuan ataupun 3 orang anak perempuan, lalu dia menjaga anak perempuannya dengan baik, dia menyantuni anak perempuannya dengan baik, maka wajib bagi dia syurga. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang kita boleh faham daripada maksud hadis tu. Antara lain ialah untuk menyantuni, memahami dan memperlakukan wanita dengan baik. Itu sebenarnya memerlukan kepada kesungguhan dan kesabaran. Betul tak? Bukan mudah ya. Benda-benda yang wajib syurga ni sebenarnya tak senang. Payah. Memang payah. Memang betul ya, wahai para muslimin, memang payah nak jaga hati orang perempuan. Memang payah. Memang sakit kepala. Orang kata lebih baik jaga lembu 50 ekor daripada jaga perempuan seorang. Memang betul. Ustazah sebagai perempuan mengaku, ya memang betul. Hari ni, pagi ni minat kita lain, tengah hari kan lain. Kita kalau tanya suami, bang, abang nak suruh saya pakai baju warna apa? Hijau ke merah? Ikut sukalah, kata suami. Pilihlah hijau ke merah? Hijau. Kita kata pula, takkanlah hijau, merah kan lagi cantik. Suami kata tadi suruh pilih hijau ke merah. Dah cakap hijau lah, tapi merah ni lagi cantik. Okeylah, merah lah. Sekejap lagi isteri tu keluar pakai baju warna biru, tidak hijau dan tidak merah. Betul tak? Punyalah kepala kita masuk air. Itu yang lelaki nak sabar tu. Sabar dapat pahala. Sabar je lah. Benda-benda macam tu bukan jejak akidah pun. Benda-benda macam tu itu macam senda gurau je lah, ya. Nak buat rasa, aduh lah peliknya lah bini aku. Tanya hijau merah, keluar warna biru. Pergi kenduri kahwin, abang jangan pandang pengantin tu, ya, pandang saya je. Tapi sampai sana tanyalah, lawa tak pengantin tu bang? Tadi tak boleh pandang. Iyalah, dah tanya ni pandanglah. Bolehlah tahan. Agak-agak macam mana jawapan isteri tadi? Habis tu saya, mana lawa dengan saya? Memang pening. Main dengan perempuan, tuan-puan sekalian, memang pening sampai ke sudah. Tapi subhanallah, siapa yang menyantuni anak perempuan dia, yang memuliakan isteri dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan dia. Kita nak masuk asar dah kan? Ustazah nak buat kesimpulan ya tuan-puan yang penting. Sebab cakap pasal ni memang tak habis lah ya. Pertama, seorang suami yang budiman, yang mencontohi Nabi SAW, pertama dia mesti ada ciri pemimpin. Pemimpin ni apa maksud dia? Pemimpin adalah,
Kalau tengok dalam kamus apa semua ya, tengok istilah pemimpin ni, pemimpin adalah orang yang berupaya memberi pengaruh kepada orang lain. Itu pemimpin. Kita salah faham kadang-kadang ya, pemimpin tu apa. Sebab tu ada orang diangkat kononnya menjadi pemimpin, tapi dia bukan pemimpin. Kenapa? Dia tak boleh bagi pengaruh kat orang. Akhlak dia tak boleh bagi pengaruh, kata-kata dia tak boleh bagi pengaruh. Yang bagi pengaruh duit dia je. Dia bagi duit, bolehlah, angkatlah pengaruh. Tak bagi duit, akhlak dia ke laut, ya, perangai dia ke laut, tak boleh memberi pengaruh. Sebab itu seorang suami yang menjadikan Nabi SAW sebagai model ni tuan-puan, kita akan nampak bahawa dia adalah seorang rajulun qawwam, pemimpin yang berwibawa. Kenapakah akak sekarang kau main lagi, ya? Asal orang azan dia solat, orang azan dia cepat-cepat menanti nak solat. Oh, sebab saya terpengaruh dengan suami saya. Suami saya macam tu. Kena jawab macam tu. Ni suami-suami kalau dapat adjust dia punya rumah tangga, sampai memberi pengaruh kepada anak perempuan dia. Kenapa berakhlak macam ni? Sebab ayah saya macam tu. Kenapa jadi pemaaf? Abah saya macam tu. Kenapa sabar? Ayah saya begitu. Masya Allah. Rajulun qawwam, bagi pengaruh kepada isteri dan anak-anak. Itu pemimpin. Ayah ustazah tuan-puan sekalian, setelah bekerja 30 tahun, 35 tahun, baru boleh beli kereta Datsun kotak harga 5,000. Datsun tu dah tak ada dah sekarang. Dah tak tengok dah ada Datsun. Yang kotak tu. Harga 5,000, tak ada aircon. Tapi apa selalu kata, udara yang Allah buat lebih baik daripada aircon. So kita orang percaya je. Ya, jadi selalu duduk tu santai-santai nak rasa angin. Padahal dia guru besar. Dia boleh beli kereta, macam-macam jenis kereta dah keluar dah, Proton Saga apa semua. Tapi dia mengambil satu nilai dalam hidup dia, Abah tidak mahu ajar anak-anak berhutang. Tak nak berhutang. Abah yakin dengan keberkahan. Sebab tu sampai hari ni gambaran kereta Abah warna biru, plat number MG 6,000 sampai sekarang ada kat kepala ustazah. Betul lah soal keberkahan. Yang kereta lain yang kami dah berganti-ganti naik kereta sendiri tu, dah tak ingat dah. Tapi kereta Abah Datsun kotak harga 5,000 beli cash sebab tak nak berhutang, demi untuk menjaga nilai keberkahan. Betul tuan-puan. Memberi pengaruh lah ya kepada hidup kita. Sebagai contoh. Yang kedua, seorang suami model yang maknanya melihat Nabi SAW sebagai model, dia kena menekankan soal pendidikan, maka dia kena menjadi guru. Tadi pemimpin, yang kedua guru. Dia kena jadi guru kepada isteri dia. Dia kena jadi guru kepada anak-anak dia. Tuan-puan, sebenarnya jadi isteri yang diajar oleh suami ni satu kenangan indah, betul tak? Ustazah bila tengok ada sahabat ustazah tak pandai ngaji, suami dia yang ajar dia ngaji, sampai terdetiklah mati, aku rasa nak buat olok-olok tak pandai ngaji juga, supaya suami boleh ajar kita ngaji. Sebab apa? Masya Allah kita tengok ya, suami tu duduk, lutut bertemu dengan lutut tu kan, ya, maknanya okey ni Al-Quran, ini penunjuk dia, okey yang ini mad lazim kalimi musaqqal, cuba ikut abang baca. Kita tengok tu tak pasal-pasal, rasa macam seronok lah macam ni. Kaf ha ya ain sad, cuba baca abang dengar, isteri pun baca. Sampai saya berasa nak olok-olok tak pandai baca Quran, tapi dah pandai pula kan ya. Sebab apa? Suami menjadi guru. Sebab tu kok pandai macam mana pun kita, wahai para isteri, tolong buat macam tak pandai juga di hadapan suami. Jangan asyik pandai je. Oh itu tidak bang, menurut mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanbali macam ni, mazhab Hanafi macam ni. Lalu kemudian jumhur mengatakan, mampu suami dia. Pandai bebenar isteri dia. Walaupun kadang-kadang kita tahu
Tapi depan seorang suami, entahlah bang, saya tak pasti. Abang lebih tahu kot. Mai saya nak dengar apa ceritanya bang, apa huraiannya. Bagilah suami kesempatan menjadi seorang guru. Dan kita akan merasakan kesan suami jadi guru tu tuan-puan sekalian. Yang ketiga, suami perlu menjadi penyayang. Sebab keperluan isteri ni tuan-puan dan wanita, anak perempuan ke ibu ke ya, ibu pun perempuan kan, keperluan dia yang paling besar sebenarnya adalah soal kasih sayang, perhatian ya, daripada seorang ayah ataupun seorang suami. Itu memang masya-Allah subhanallah. Ya, memang cepat memujuk dan mendidik seorang isteri, berikan kasih sayang. Ustazah tidak pernah melihat tuan-puan soal memegang tangan suami isteri sebagai soal yang kecil. Tidak kecil. Untuk seorang wanita, ia memberi impak yang besar. Iya. Betul ke tak betul ni wanita ke semua lelaki ni depan ustazah ni? Betul ke tak betul? Betul. Masya Allah. Ya, saya cerita pasal abah ya. Ayah ustazah dia suka macam ni. Balik daripada masjid, dia suka pakai jubah putih, dia suka pakai serban ya. Wajah dia memang wajah yang lembut. Bila dia balik masjid, ustazah terasa itu momen indah dalam hidup ustazah sebagai anak. Sebab apa? Abah tak tahu macam mana, tangan dia memang sejuk. Tangan dia sejuk. Jadi kita terasa sejuk tangan tu sampai hari ni. Dan bila balik, abah suka nak pegang lama-lama tangan anak dia. Tuan-puan, satu sifat yang dia ada apa dia? Bila dia balik, dia yang akan tunjuk. Padahal dia sembahyang kat masjid, kita kat rumah. Tapi dia akan bagi tangan dia untuk apa? Bersalaman sebab lepas solat. Bukan solat sekali. Bila pegang, abah akan pegang lama. Duduk sebelah, letak tangan di atas tangan kita. Masya Allah, kesannya sampai hari ini. Bahkan pernah saya pergi Mekah dengan mak, dengan abah. Tahulah tuan-puan, masa tu hotelnya jauh. Balik lepas isyak. Dah lah lepas isyak kami dah singgah beli aiskrim lah, beli jubah lah, beli apalah. Abah jalan lain. Sebab dia pintu lain kan, masuk keluar. Kita ni uzang dengan mak lain. Sampai dekat hotel, maknanya dengan isyak tu dah lama dah. Dengan solat isyak tu dah lama dah. Sampai kat hotel, kami duduk dekat lobi sekejap. Ustazah dengan mak. Abah datang. Abah hulurkan tangan. Ustazah dengan mak kata, kenapa bah? Kita orang ni, sebab kita orang dah banyak jubah, tudung, inai, semua dah memenuhi kepala kan. Abah kata, kita kan baru lepas solat isyak, tak bersalam lagi. Allah. Ada orang dah tak peduli tuan-puan soal bersalaman selepas solat. Tak peduli dah. Ada yang solat sama pun tak salam. Hantar hari-hari nak salam Tuan-puan jangan pandang kecil benda tu. Nabi pun ajar, ya la tukhiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pandang benda tu kecil walaupun kamu melihat seseorang dengan wajah yang manis. Suami bagi wajah manis pada isteri bukan benda kecil, benda hebat, benda besar, benda menaikkan semangat, benda memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Bukan benda kecil. Masya Allah tuan-puan kalau bercakap soal ni memang tak boleh lah. Kita dah masuk waktu asar. Ustazah kena raikan ya. Waktu asar yang dah masuk. Cuma Ustazah nak habiskan. Yang keempat adalah kebajikan. Jaga kebajikan isteri kita, ibu kita, anak-anak perempuan kita. Nescaya Allah akan menjaga seluruh urusan tuan-tuan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, berikan penghormatan, penghargaan kepada mereka. Setiap kebaikan yang mereka buat, kita hargai, kita hormati dengan niat semoga kebaikan itu berbuah kebaikan yang lain. Ini juga didikan ya. Jadi 5 perkara ni tuan-puan sekalian, ambillah apa tadi? Pemimpin, guru, kasih sayang, kebajikan, penghargaan. Ambil, terapkan nilai tersebut pada diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan berjaya menjadi suami dan ayah yang benar-benar mencontohi Rasulullah SAW dan berjaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
Ustaz sebenarnya nak bagi hadiah ya, tapi masa tak mengizinkan tuan-puan sekalian. Ada buku-buku ya yang Ustazah bawa. Ustazah akan pilih rambang je. Ustazah akan bagi pada hajah yang usia 81 ya. Ustazah akan pilih rambang saja. Hadiah-hadiah ni adalah buku-buku karangan Ustazah dan suami, di mana ini adalah usaha kami tuan-puan untuk mencari dana pembangunan fasa kedua dan ketiga Ma'tafis Integrasi Madinatul Hufaz. Alhamdulillah ya, ini laki-laki yang budiman. Dia bagi Ustaz tambah masa. Ini contoh ya. Okey, jadi boleh dapatkan kat luar sana. Ustazah memang mencadangkan tuan-puan pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, ia boleh menyumbang, menderma sambil mendapat manfaat daripada buku-buku dan Al-Quran Follow the Line. Contoh ya tuan-puan, kalau Ustazah bagi kertas sehelai, Ustazah minta puan-puan tulis surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Agak-agak boleh tulis tak? Jangan tulis Q-U-L, A-U. Tak nak yang tu. Tulis Qaf, Lam. Agak-agak boleh tulis tak? Jadi kita walaupun dah baca berpuluh tahun dah Fatihah, surah Al-Ikhlas, mungkin kita lemah untuk menulis kembali kalamullah. Maka di tahfiz Ustazah mudahkan, ada Al-Quran Follow the Line. Kita boleh tulis balik ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, boleh dapatkan kat luar sana. Termasuk Ustaz nak bagi hadiah pada hajah ya. Ini adalah kasturi mihrab, sejenis wangian daripada kasturi yang ada di Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz, yang boleh dimanfaatkan untuk ya berwangi-wangian di rumah, sebagai isteri, sebagai ibu. Ya, kalau tak asyik bau budu kan, bau belacan. Jadi ada wangian kasturi, tuan-puan beli sambil menderma untuk tahfiz kami. Semoga Allah mengurniakan keberkahan dan melimpahkan rezeki yang melimpah ruah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ustazah juga mengambil kesempatan di sini untuk melancarkan kutipan derma untuk pengurusan dan pentadbiran NGO yang menaja program kita pada hari ini, iaitu Persatuan Prihatin Yasmin dan beberapa NGO yang lain. Jadi silakan tuan-puan, sedekah Jumaat kita pada hari ini dan waktu asal hari Jumaat di antara waktu yang insya-Allah mustajab untuk doa. Jangan lupa tuan-puan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Barrur Rahim, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Penyayang. Akhir kalam, Ustazah mengajak diri Ustazah dengan tuan-puan yang ada, mari berazam nak jadi orang baik, nak jadi hamba yang taat kepada Allah, yang nak mengisi sakibaki usianya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai perjuangan di jalan Allah. Nak ajak orang kembali kepada Allah, nak amar ma'ruf nahi munkar. Jangan fikir keuntungan dunia kita, tapi kita fikir apa dia? Inilah bekalan yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah nak katakan tuan-puan, betapa indah dan bahagianya menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat kepada suami, taat pada mak ayah, taat kepada siapa saja yang Allah perintahkan. Sangat bahagia. Maka jangan kita pula yang menafikan kebahagiaan itu dengan kita mengambil langkah hidup yang jauh menyimpang daripada ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kembalikan kepada Al-Fadilah pengerusi majlis kita. Silakan dek.